Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod 1 podcast Jujur Je. Hari ini bersama saya, host tetap anda, Mat Yasir. Jadi pada episod pertama ini, kita akan membincangkan beberapa topik yang agak menarik yang berkisarkan dengan pilihan raya yang pernah kita lalui sebelum ini. Iaitu pilihan raya negeri dan juga kemudian kita akan bincangkan mengenai pilihan raya kecil Kemaman. Mungkin tak ramai tahu kenapa pilihan raya kecil Kemaman pula. Hari itu kan dah pilihan raya negeri, dah PRU dan sebagainya. Okey, tak apa. Tapi nanti kita akan bincangkan perkara itu. Baik, sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai isu yang saya nyatakan tadi, kejap lagi akan ada seorang host jemputan bersama dengan saya untuk kupas isu-isu yang saya nyatakan tadi. Saya nak cerita sikit pasal ni. Yang saya pakai ni adalah maflar Palestin Malaysia. Seperti yang rakan-rakan kita penonton sedia maklum, setakat rakaman hari ini, saudara seagama kita di Palestin masih lagi diserang, dibedil dengan teruk oleh Zionis Israel. Oleh itu, hari ini kami di podcast Jujur Je ingin menyatakan solidariti kami bersama sahabat seagama kami di Palestin. Semoga diberikan kemenangan buat saudara-saudara seagama kita di Palestin, insya-Allah. Baik, kita kembali selepas ini dengan host jemputan kita. Selamat kembali ke podcast Jujur Je. Ni dia yang saya cakap tadi, host jemputan yang akan bersama-sama saya dalam episod pertama ni untuk sama-sama kita mengulaskan isu-isu yang kita nak ulaskan pada hari ini. Apa khabar Long, sihat? Alhamdulillah. Untuk pengetahuan penonton-penonton sekalian, host jemputan kita pada hari ini, kejap lagi saya akan bagi dia kenalkan diri sikit. Adalah saudara Nazri bin Tangis, atau lebih mesra dipanggil sebagai Along. Dia merupakan AJK UMNO bahagian Pasir Gudang. Long, silakan Long. Orang pun nak dengar juga awak cakap sikit, kenalkan diri sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Yasir. Saya Nazri bin Tangis, ahli jawatankuasa UMNO bahagian Pasir Gudang. Alhamdulillah dah hampir Setahun? jawatankuasa bahagian setahun. Setahun? Ya, betul. Okey, baik Long. Jadi ada apa-apa tugas khas ke ataupun biro khas yang Along ditugaskan dalam UMNO bahagian Pasir Gudang ni? Biro dalam UMNO bahagian Pasir Gudang, biro pengkaderan dan Biro pengkaderan dan latihan? Latihan, betul. Jadi tugas yang lebih pada untuk merekrut ahli-ahli baru lah, bahasa betul. mudanya. Okey Long, mungkin penonton juga nak tahu macam mana Along boleh terjebak dalam politik, boleh termasuk dalam UMNO dan sebagainya. Sekarang ni umur 46 tahun, jadi mungkin masuk UMNO tu sejak umur berapa dan mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang Along dalam UMNO ni dan juga politik. Silakan Long. Itulah, kalau nak kata duduk dalam UMNO dalam politik ni, saya sebenarnya bukan asal daripada orang politik. Okey. Saya orang berniaga. Tapi itulah, bila kata kalah PRU 2018 tu, ialah mak saya menangis, bapa saya menangis. Okay. Lepas tu entah macam mana cawangan ada buat pemilihan untuk jadi ketua pemuda cawangan. Masa tu memang dah ahli. Cuma tak aktif lah. Ahli lama, ahli dah 27-28 tahun. I see, okey. Jadi kat situ jadi ketua pemuda cawangan. Tak lama pemilihan bahagian kan, pemuda bahagian. Lepas tu dalam tu ada kata suruh minta saya bertanding jawatankuasa pemuda. Lepas tu bila dalam jawatankuasa pemuda tu tiba-tiba dalam pemilihan menang tanpa bertanding. Kan kita solid. Itulah mulanya lah berkecimpung dalam dunia politik disebabkan mak saya menangis. Dia kata, kenapa orang Melayu tak nak pilih Barisan Nasional UMNO? Memang kalau ikut salah silah keluarga memang orang kuat. Memang UMNO family UMNO lah. Family UMNO lah. Cumanya maksudnya sebelum tu tak ahli UMNO tapi tak adalah aktif sangat. Cuma bila lepas pilihan raya Along tengok keluarga mak Along kan, mak Along sedih. Jadi benda tu rasa macam Along ada rasa nak ambil tanggungjawab tu untuk menyumbang pada UMNO. Betul. Okey, baik. Saya rasa macam terpanggil lah. Tak tahu pun politik tu apa sebenarnya. Tak tahu.
kata berbenda politik. Nampaklah politik tu tapi kita tak tahu tugas-tugas. Jadi berkecimpung daripada situ belajar. Diam tak diam pun dah 6 tahun. Dah 5 tahun, 5-6 tahun. 5-6 tahun. So setakat ni 5-6 tahun macam mana perjalanan Along rasa? Adakah Along menyesal dengan keputusan Along pada 2018 tu untuk tercimpung dalam niaga? Yalah, sebab dalam niaga, dalam politik. Sebab sebelum ni memang fokus niaga je kan. Ya, betul. Lepas tu sekarang ni pun kiranya hidup dah kena bahagi dua. Politiknya, niaganya, macam mana setakat ni? 5-6 tahun dalam UMNO. Rasa kalau duduk dalam politik ni macam dah jadi tanggungjawab. Pasal kalau tak ada, siapa yang nak bela orang Melayu? UMNO tu untuk orang Melayu. Betul. Kadang-kadang orang tak faham. Orang kata UMNO tu macam parti-parti lain. Bagi saya, kena jelaskan balik UMNO tu apa. Orang tak faham. Dia ingat kadang Bersatu tu parti untuk orang Melayu. Macam, yelah banyak-banyak parti-parti lain, PAS ke apa benda semua kan. Tapi sebenarnya UMNO tu khusus untuk orang Melayu. Betul? Ya. Tu yang ramai mungkin anak muda sekarang pun tak faham. Betul. Itu kan perlu diperjelaskan lah. InsyaAllah. Terima kasih Long atas saya kira satu perkongsian yang sangat personal dan jujur lah mengenai perjalanan Along dalam politik. Okey, kita nak terus Long ke topik kita pada hari ini yang pertama, iaitu kita nak bincangkan pasal pilihan raya negeri. Jadi untuk makluman penonton, ada sebab kenapa untuk episod pertama kita bincangkan pasal pilihan raya negeri ini, kita memilih saudara Along sebagai host jemputan kita, disebabkan saudara Along ketika pilihan raya negeri tempoh hari ditugaskan sebagai field officer atau pegawai lapangan yang mewakili UMNO bahagian Pasir Gudang di pilihan raya negeri, khususnya di negeri Terengganu, betul di negeri Terengganu, Parlimen Kemaman. Jadi field officer ni adalah tugas-tugas dia. Along mungkin boleh terangkan sedikit berapa lama Along kat sana, apa tugas field officer ni sebenarnya pada yang tak tahu. Silakan Along. Itulah. Kalau nak kata field officer, pada mulanya memang saya pun tak faham. Apa tugas saya, tiba-tiba dapat job orang kata tu jadi field officer dekat Kemaman. Saya gerak ke sana tu bulan Julai lagi. 7 hari bulan dah pergi sana. 3 hari kat sana set up, dapatkan lokasi, kat mana don, kat mana apa orang kata tu pejabat apa orang kata tu pejabat parti ke apa benda semua untuk 3 hari pertama. Lepas tu balik ke Pasir Gudang semula. 14 hari bulan pergi lagi. 3 hari lagi kat sana untuk kita kenal pasti apa kata jumpa dengan bahagian orang-orang bahagian, perkenalkan diri dengan orang bahagian Kemaman. Siapa-siapa yang akan bertugas kat sana, apa skop-skop yang kita nak buat dan apa kata daripada Pasir Gudang kita nak hulurkan bantuan dari segi apa untuk Kemaman. Itulah yang kata permulaan 3 hari pertama balik, 3 hari lagi pergi dan seterusnya 26 hari bulan. 26 hari bulan 7. 26 hari bulan 7 tu pergi ke sana lagi. Pergi ke sana lagi tu, yang itu 20 hari kat sana. 20 hari? 20 hari. Jadi total kat sana kira-kira lebih kurang dalam 26 hari lah. Maksudnya memang berkampung dekat situ lah? Memang berkampung dah macam orang sana. Along memang orang Terengganu ke? Bukan. Saya orang Johor. Oh, tak ada orang rumah Terengganu ke? Awet Terengganu tak ada? Okey, Awet mana tahu? InsyaAllah. Itu gurau. Okey, jadi bermakna, yalah, pada yang saya tahu, pada 29 Julai tu baru penamaan calon. Dan Along sudah berada di negeri Terengganu itu seawal bulan Julai. Ya, betul. Yang mana kalau saya faham, tugas dia adalah untuk memahami situasi yang ada di negeri Terengganu, khususnya Kemaman, dan info-info itu perlu disampaikan kepada bahagian angkat. Iaitu Pasir Gudang adalah bahagian angkat kepada bahagian Kemaman lah. Betul. Long, mungkin orang nak tahu, boleh tak Long cerita sebenarnya apa tugas spesifik field officer ni sebenarnya? Field officer ni dia ada tugas-tugas khas dia ke? Dia memang ada tugas-tugas khas dia. Kita kena kenal pasti calon. Kita kena tahu apa kata tu pandangan rakyat ataupun orang tempatan kat situ berkaitan parti dan calon. Macam spy lah lebih kurang? Lebih kurang lah macam spy. Jadi kita ni kenalah duduk bersama masyarakat, jumpa orang kampung, orang kata tengok keadaan diorang macam mana, diorang punya apa kata kehidupan diorang tu. Jadi dekat situ apa keperluan, apa kekurangan untuk kita maklumkan, dan tu kita kena apa orang kata tu benda tu dia memang minta orang kata up to date. Benda tu kena
kena selalu dimaklumkan. Kena info yang betul. Betul, info yang betul berkaitan calon, orang kata ada kira kalau dah masa lepas penamaan calon tu kempen apa yang diorang buat. Kalau sebelum tu apa yang diorang nak buat. Jadi kena orang kata tu Tugas itu macam-macam lah. macam-macam lah. Bahasa mudah dia, tugas dia adalah untuk mengutip maklumat. Lebih kurang Dan macam maklumat tu lah. itu akan digunakan oleh pihak yang berkenaan untuk nak tentukan strategi kempen dan Ya, sebagainya. betul. Okey, menarik. Saya rasa menarik. Saya personally, saya belum ada pengalaman lagi lah dapat jadi field officer. Mungkin pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Jadi Long, mungkin boleh kongsikan tak sepanjang Along 26 hari yang betul-betul dekat situ tu, dapatan Along berborak-borak dengan orang-orang lokal lah, orang-orang pengundi sana. Adakah Along dah boleh expect yang kita ni akan kalah, ataupun bila kalah pada 12 Ogos tu sebenarnya Along terkejut sebab info yang dapat lain, ataupun macam mana? Cuba kongsikan. Dia kalau kata pada permulaan tu Okey. nampak orang kata tu bunga-bunga indah tu ada untuk orang kata Barisan Nasional tu. Tapi bila dah beberapa hari kat sana tu kan, kita dah jumpa orang sini, jumpa orang ni, jumpalah. Dia kata kalau dekat sana tu kata tempat tu ialah kena cakap macam pedalaman pun je, kawasan bandar pun pekan-pekan je gitu kan. Jadi yang satu bila kita masuk ke kawasan kampung-kampung, diorang dedahan tu kurang. Pendedahan tu Kepada kurang. apa? Maksudnya Isu semasa berkaitan calon ke apa benda. Jadi dekat situ kalau kita macam salah satu tugasan yang saya dapat untuk kena pasti apa pandangan diorang calon yang bertanding. Okey. Calon BN tu apa diorang punya Maksudnya reaksi masa Along approach, sorry kalau saya mencelah. Masa Along approach diorang tu, adakah Along pakai baju BN ke, ataupun macam memang pakaian biasa ke, ataupun macam mana? Saya memang tak ada pakai pakaian berparti ni lah, tak ada lah. Memang kita lebih simple macam biasa je. Sebab tujuan dia nak dapatkan info yang sebenar lah. Jadi kita nak tahu apa reaksi orang tentang parti yang bertanding. Jadi dekat situ okey, yang orang ni akan bercerita parti ni macam mana, orang ni akan bercerita parti ni. Lepas tu saya akan bagi soalan lah. Saja nak trik, nak tengok, nak dapatkan apa info pandangan dia orang tentang yang kalau kat sana dua kan yang bertanding. PAS BN dengan PAS dengan BN. Ya. Jadi dekat situ tanya apa daripada orang muda ke, orang tua ke, budak-budak ke, berkaitan calon, berkaitan parti. Jadi konklusi Along masa sepanjang berborak-borak dengan diorang tu macam mana? Maksudnya macam tadi saya tanya sama adakah konklusi Along akan rasa macam kalah kita ni, ataupun Along rasa macam ada harapan lagi ke? Apa yang Along reportkan kepada pusat ataupun UMNO bahagian Pasir Gudang? Pada permulaan tu memang nampak baiklah, tapi bila dah jalan ke tengah tu dia punya orang kata tu macam cacing tu kan. Nampak sama rata. Okey. Tapi bila dah hujung sikit dia dah macam berat ke sebelah sana. Maknanya PAS. ke sebelah PAS. Pasal apa dia tak boleh bagi dia orang sana, dia tak nampak macam kebaikan UMNO tu dia nampak. Barisan Nasional tu dia nampak kebaikan. Tapi itulah kata macam cakap tok-tok tu lah sikit. maksudnya memang maksudnya memang PAS, all the way PAS lah. Mungkin daripada apa yang saya nampak, daripada apa yang 26 hari dia punya doktrin lah. Doktrin dia orang macam dah disemat kat dalam kepala dia orang, sampai kata budak pun bawa bendera PAS ke sana ke sini. Tapi Long, kalau saya nak cabar sikit. Terengganu ni kita kenal sebagai, kita boleh label dia sebagai swing state lah. Swing state ni bermakna dia tak kekal dengan satu parti terlalu lama. Kan? Sebab kalau Along pun tahu, pernah BN kejap, pernah PAS kejap, lepas tu dipatah balik PAS. So bermakna adakah keadaan Terengganu sekarang ni memang Along rasa memang hijau habis, ataupun kalau ikut pada yang lepas, diorang ingat mungkin akan kembali kepada BN. Okey. Pada permulaannya lah. Pada PRN tu pada awal. PRN tu. Tapi rupanya benda tu meleset. Satu sebab yang saya nampak masa tu bila apa yang tugasan saya dah buat tu, kira info daripada situ lah kan. Ya. Bila dia berkaitan DAP. Okey. Bila kita kerajaan perpaduan bersama apa benda semua tu kan.
Jadi dia gunakan DAP tu sebagai satu isu besar. Bermakna pada diorang UMNO buat keputusan untuk bersama dengan kerajaan sekarang ni yang mana ada DAP, benda tu memang ada kesan loh dekat Ada bawah. kesan. Cuma dekat situ kalau kita nak kata ini kerajaan perpaduan bersama DAP, PAS bukan tak pernah pun. Tapi yalah, maksudnya macam mana Along counter diorang? Yelah, daripada situ memang kita pun cuba terangkan diorang macam itu, tapi hujah bila orang kata tu lebay-lebay ni, berhujah dia lain. Memang dia nak menang juga lah. Ya, jadi dia hujah dengan dia punya keluar fatwa dia. Kita berhujah cakap apa yang kita nampak gini lain. Mungkin kita kena pakai jubah serban kot. Okey, itu pandangan Along lah. Okey, dan kita pun tahu realitinya ataupun dia punya faktanya adalah keputusan pun dah keluar 12 Ogos yang lepas. Memang kita kalah di Terengganu 32-0. Kalau tak silap saya, bermakna jangkaan awal Along semasa menjalankan tugas itu tak meleset lah. Dan tak meleset dan memang nampak gaya kita UMNO ini sudah tidak ada pegangan yang kuat di negeri Terengganu. Tapi mungkin dalam bulan hadapan ataupun bulan 12 ni akan ada satu peluang untuk kita membuktikan perkara itu, iaitu pada pilihan raya Kemaman. Nanti kejap lagi saya akan explain pasal pilihan raya Kemaman, kenapa ada pilihan raya Kemaman dan sebagainya. Last daripada Along, sebenarnya ada ataupun tidak harapan untuk kita nak menang dekat Pantai Timur ni? Harapan untuk menang tu ada. Kita punya media kena kuat. Pasal kalau ikut strategi yang lepas, dia orang nak tunggu sampai hari berkempen baru nak keluarkan peluru, dah lambat. Okey. Kita kena jadikan apa kata tu, isu yang ada kita nampak sekarang ni dah macam makanan harian. Kita buat benda ni hari-hari. Dan setiap masa, jangan sampai tunggu masa nak berkempen, masa nak pilihan raya, penamaan calon, lepas penamaan calon baru nak tu. Time penamaan calon, lepas penamaan calon baru nak dapatkan apa orang kata, orang kata peluru-peluru untuk dia tu kan. Masa tu dah terlambat. Okay. Itu yang bila kita kena lihat dari segi strategi kita lah. Okey Long, terima kasih Long. Kita pun dah agak panjang lebar untuk isu ni. Tapi tak apa, nanti kita boleh, lepas ni kita akan bincang pasal PRK Kemaman. Kita mungkin boleh sentuh-sentuh sikit pasal pilihan raya negeri lah. Kita kembali selepas ini. Baik, selamat kembali ke podcast Jujur Je. Masih lagi bersama saya, Mat Yasir dan saudara Along. Dalam episod pertama ini kita membincangkan, tadi kita membincangkan mengenai pilihan raya negeri. Sekarang kita nak bincangkan mengenai pilihan raya juga, iaitu pilihan raya Kemaman. Saya yakin dan percaya mungkin ramai yang tak tahu bahawa tidak lama lagi, dijangkakan dalam hujung bulan 11 ataupun bulan 12, dan tarikh pun dah ada, akan diadakan pilihan raya Kemaman. Soalan dia adalah macam mana boleh ada pilihan raya Kemaman pula ni, sedangkan hari tu dah ada pilihan raya negeri. Kemudiannya parlimen ni, Kemaman ni parlimen lah kan, dia dah ditandingkan semasa pilihan raya tempoh hari. Kenapa ada pilihan raya Kemaman? Okey, baik, saya kongsikan. Pada 26 September yang lalu, Mahkamah Pilihan Raya mengambil keputusan untuk membatalkan kemenangan ahli parlimen Kemaman Cik Alias Hamid yang mewakili Perikatan Nasional. Hakim Mahkamah Pilihan Raya membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul. Bermakna Mahkamah Pilihan Raya membuat keputusan, bahasa mudah dia, Mahkamah Pilihan Raya membuat keputusan untuk membatalkan keputusan kemenangan ahli parlimen Kemaman ini disebabkan didapati ada bukti dan juga terbukti ada unsur-unsur rasuah. Jadi bila ada unsur rasuah ini, keputusan itu boleh dibatalkan lah. Jadi disebabkan itu telah akan diadakan semula pilihan raya yang mana akan diadakan tarikhnya 12. Tak silap saya pada 12 Disember. Ya, 12 Disember. 2 Disember. Pada 2 Disember. Dan penamaan calon pada 18 November, undi awal pada 28 November dan hari mengundi PRK Kemaman adalah pada 2 Disember. Jadi itu sedikit latar belakang lah untuk tuan-tuan puan-puan penonton sekalian faham kenapa ada PRK Kemaman. Okey Long, kita sambung discussion kita. Tadi Along cerita pengalaman Along bertugas sebagai field officer di pilihan raya negeri di negeri Terengganu, di Kemaman khususnya.
Jadi memang Along lah orang yang paling sesuai untuk bincangkan isu pada hari ini, iaitu berkaitan dengan PRK Kemaman ini. Jujur je Long. Ada can ke tak ada can kita BN dekat PRK Kemaman kali ni? Macam mana? Itulah, kalau kata jujur lah ni. Jujur. Sejujurnya memang kita orang UMNO BN ni kalau boleh nak menang. Nak menang, of course lah. Tapi itulah, dalam keadaan sekarang, senario politik sekarang, fitnah ke apa benda semua kan, lebih orang mempercayai benda-benda macam ni kan. Tapi orang kata kita punya media, kita punya info-info berkaitan parti kita ni, ataupun keburukan kepada parti lawan, nak terus sebarkan. Tapi adakah, yelah sorry kalau saya push back sikit Along, adakah Along yakin kalau kita tingkatkan media kita, tingkatkan kemenangan kita, benda tu akan ada efek yang positif pada kita? Sebab macam Along cakap tadi, diorang ni dah memang totok, diorang ni dah memang, kau cakap lah apa pun memang dia potong memang hijau. Macam mana? Bab tu memang kalau kata totok tu memang dah nampak. Pasal diorang dah lama dah dekat situ. Sampai kalau kita pergi kat sana, diorang daripada sekolah tadika pun dah dibiasakan dengan bendera PAS. Jadi seawal budak-budak, diorang dah dibiasakan dengan bendera tu. Jadi nampak dia benda tu yang bagi dia tu, dalam diri dia tu memang tak ada benda lain. Benda tu. Tapi adakah, kita cuba pergi lebih dalam lagi. Apa faktor sebenarnya, selain daripada adakah diorang ini mengundi semata-mata sebab nak PAS, ataupun ada calon, siapa kita letak calon pemain peranan, siapa pemimpin parti kita pemain peranan, adakah benda-benda itu diorang tengok ataupun diorang memang tak peduli? Saya ambil contoh, kalau kita ambil contoh pilihan raya PRN tempoh hari di Terengganu, di dalam Parlimen Kemaman itu ada 4 DUN. Ya, betul. Dan salah satu DUN adalah DUN Kemasik. Kalau Along masih ingat, DUN Kemasik, dan kita BN, kita letak saudara Khairi Afiq, tak silap saya. Khairi Afiq. Calon BN, kemudian ada calon daripada PAS lah. Ketika itu, kalau Along masih ingat, saya yakin Along ingat, calon daripada PAS tempoh hari, dia senang cerita ada cerita panas lah. Ada gosip, ada skandal yang hangat mengelilingi calon PAS ini ketika itu. Tetapi kita boleh nampak keputusannya adalah dia tetap menang. Maksudnya adakah orang tak peduli pun pasal calon tu, dia ada skandal ke, dia ada apa isu negatif pasal dia ke, orang tak peduli pun masa tu. Macam mana pandangan Along? Itu bukan setakat pandangan. Itu dah memang benda realiti terjadi. Tapi bila benda tu terjadi, dia dalam masa dah nak PRN. Jadi bila dah nak PRN tu, orang anggap, dan apa yang saya pernah tanyalah dengan orang-orang kawasan sana sekeliling tu, jumpalah dekat pasar raya ke mana benda semua kan, dia kata benda tu macam kita sengaja wujudkan. Pada dia tipu lah. Ya, sedangkan benda tu memang benar berlaku. Dan video dia pergi nikah kat luar, kat Golok, lepas tu skandal dia dengan bini orang ke apa benda semua tu kan, benda tu memang terjadi. Untuk pengetahuan, untuk konteks lah, calon ini ketika itu dia dikaitkan dengan skandal rumah tangga. Ya, itu betul. bahasa mudah adalah, kita malah nak ulas lebih panjang, tapi basically itu. Bermakna walaupun dengan keadaan macam tu pun, orang anggap itu tipu dan orang tak peduli pun. Ya, orang tak peduli. Bermakna macam saya cakap tadi, maksudnya kita macam-macam isu dah ada pasal calon, betul. orang tak peduli pun. Saya rasa daripada calon kita, saya tak rasa ada isu sangat, pun tetap kalah juga. Itulah calon kita yang kita bawa, Muhammad Khairi Afiq tu memang baguslah. Anak tempatan. Anak tempatan. Berpelajaran apa semua kan, tak ada kes apa semua, baik semua. Tapi bila masa bantuan ke apa benda dalam kawasan tempat DUN dia tu, dia memang aktif. Orang kenal. Orang kenal. Dia orang kenal ke tak? Ya, orang kenal. Memang dia selalu bagi bantuan apa semua kan. Tapi itulah, bila bab kata mengundi ni, orang tak peduli dah semua. Orang tak peduli. Orang pergi yang hijau putih tu. Okey. Jadi, sekarang ni tadi isu ni lah. Isu skandal rumah tangga dan sebagainya, itu lebih pada bentuk peribadi. Kan? Wallahualam betul ke tak betul tu terserah pada dia.
Sekarang ni untuk PRK Kemaman ni terjadi sebab calon sebelum ni, iaitu daripada PAS, didapati ada unsur rasuah. Jadi rasuah ni pula isu lain dengan skandal rumah tangga lah. Betul. Rasuah ni berkaitan dengan integriti, kan, berkaitan dengan kita amanah kita sebagai seorang wakil rakyat. Jadi Along rasa isu rasuah ni akan main peranan ataupun tak untuk memberikan untuk mengurangkan sedikit undi kepada PAS dan mungkin memberi kesan positif pada kita. Macam mana Along rasa sejujurnya? Setujunya kalau kata isu rasuah ni pun bagi diorang pun macam kita ni menambah-nambahkan. Dia bagi orang ni benda ni ialah tipu juga. Dia boleh menghalalkan. Senang nak cakap lah bahasa dia. Benda yang ialah kadang macam dulu kata orang kita buat sembelihan pun. Dia kata ni tak sah. Orang UMNO buat sembelihan tak sah. Orang BN yang boleh sah sembelihan orang PAS. Kiblat lain-lain. Jadi umpama macam benda ni fatwa dia orang, dia boleh tukar fatwa tu. Betul kan? Tu yang jadi kalau kata benda macam ini, silap pula dia pun dia kata, ni kena buat gini, dia kata fatwa dia gini. Tapi nak macam mana? Bermakna tak ada kesan pun lah. Tak ada kesan rasa. So saya difahamkan, pernyataan hari ni, saya baru baca tadi, Presiden kita Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan yang mereka akan meletakkan calon orang tempatan. Dia akan letakkan calon orang tempatan, calon orang tempatan akan menjadi pilihan. Itu yang dia punya tajuk tu lah saya baca. Jadi bermakna kita letaklah calon orang tempatan, berpendidikan, orang kenal dan sebagainya. Dia untuk pengetahuan, dia ada yang Datuk Zahid selalu sebut, dia ada 4 kriteria nak pilih calon ni. Wali, dia panggil wali. W, winnable. A, saya tak ingat A tu apa. L tu likable. I tu saya tak ingat lah, tapi dia ada akronim dia tu wali. Saya tak ingat apa dia punya tu. Bermakna kalau kita letak calon apa pun, pada pandangan Along, PRK Kemaman ni susah lah untuk kita. Susah nak menang. Susah nak menang. Tapi kalau menang tu memang bonus. Apa sebenarnya selain daripada tadi kita bincang pasal Along kata salah satu sebab diorang adalah okeylah totok tu satu hal lah, tapi kita tolak tepi totok. Kita katalah takkanlah 100% semua orang pada ni kan. Kita katalah Long, yang dekat middle ground ataupun atas pagar ni, apa isu yang diorang tengok? Contoh tadi Along kata DAP, jadi sama DAP. Apa lagi yang lain-lain? Yang lain-lain dekat media sosial. TikTok, Facebook, dia tengok pada komen. Komen tu banyak macam kita punya tu tak ada yang counter balik. Kita biarkan terus komen-komen tu bermahajar rela-rela daripada komen-komen aku kata walaon lah cakap kan. Jadi dekat situ berterupa diorang. Dekat situ diorang bila kata inilah Zahid lah, apalah itu, ini Najib lah, apa benda, dia ungkit yang lepas-lepas. Bila benda tu dia ungkit, dah dalam diorang ni, diorang berfikiran orang UMNO, orang BN ni buruk, tak baik. Sedangkan dia pun banyak juga tapi benda tu tak keluar. Contoh macam yang ada calon-calon yang ni kan, yang dah ada isu rasuah lah, pengubahan duit lah, apa benda, skandal lah, apa benda. Tapi benda tu tak dikeluarkan. Tapi kalau keluar tak mainkan. Kalau keluar pun dong, macam Along cakap tadi, diorang tak peduli, macam mana? Dia bukan masalahnya tak peduli. Kita kena lawan balik kat dalam media. Kena lawan juga. Kena lawan balik. Sampai yang baca tu, yang tengok, diorang ni lebih pada tengok komen. Saya pun kadang tak faham. Bila kita tengok, macam jumpa kat sana yang masa tu kan, dengan orang yang budak-budak muda ke, sampai kita fikir balik, kau ni budak muda kan, patutnya berfikiran luas, panjang jauh ke depan. Jangan just baca kat komen, baca tajuk gini dah percaya bulat-bulat. Kau tak tahu, kaji balik calon daripada BN kenapa, calon PAS ni kenapa, apa benda semua. Cuba kaji, buat orang kata tu, orang kata buat homework sikit lah. Tapi itulah, lebih letak kepada parti kata letak ni ikut. Tapi itulah kelemahan orang kata pengundi-pengundi yang kat sana. Dia mungkin satu kawasan sana dia punya geografi dia lah, yang mungkin bila kawasan tempat tu bermain dengan satu kata isu benda tu, dia meluas, dia jadi kawasan satu kampung tu semua tersebar. Macam kita kan kawasan bandar lain, dia kawasan sana satu tempat ke satu tempat, contoh satu PDM ke satu PDM, daripada pejabat DUN tu nak ke satu PDM tu ambil masa sampai 1 jam. Kawasan dia luas. Minit, setengah jam. Contoh tak payah yang Kemasik je.
Kemasik tu, Don Kemasik tu dia punya besar parlimen, Don Kemasik tu dah macam satu parlimen Pasir Gudang. Oh, besar. Ha. Tapi pengundi dia tak banyak. Pengundi 28,000 lebih je. Tapi bila kata macam saya bersama benda semua kan, kita pun berkongsi maklumat dengan apa kata PDM ni ataupun ni apa benda. Dia nakkan ni. Maknanya contoh benda-benda tu okey, kita kena counter balik orang muda ke, orang tua ke, tapi kebanyakannya orang muda lah. Orang muda ni yang ada masa PRN lepas tu hilang separuh. Ada dekat PDM tu dia hilang separuh. Puncanya TikTok. Ya. Diorang percaya kepada TikTok. TikTok. Percaya kepada TikTok. Jadi bila orang percaya kepada TikTok dan benda tu tersebar dalam komuniti dia orang, kalau dekat kawasan tu PDM tu. Jadi benda sikit je sebenarnya. Tapi dia orang ambil benda tu sebagai berat. Bermakna yalah, kadang kita pun tak boleh nak kenal pasti. Dia tak ada satu spesifik isu lah. Apa yang dia nampak kat TikTok. Dia main macam yang lepas, dia kata DAP. Lepas tu bendera kita pun dia siap tampal stiker DAP. Oh, macam sampai kita tak tahu pula Dia tampal stiker DAP. Maknanya kita ni memang bawa DAP. Sedangkan betul lah, itu je yang diorang jual. Sebab kalau kita tengok realitinya hari tu, diorang tak ada pun cerita pasal manifesto ke, tak ada pun cerita apa yang diorang nak bawakan dari segi kemajuan ke apa benda semua. Diorang yang saya perasan, saya sebagai observer luar lah, saya tak ada rezeki untuk nak ke Terengganu ataupun turut serta dalam pilihan raya negeri tempoh hari. Lebih kepada pandangan saya sebagai orang luar, saya nampak memang diorang jual DAP, UMNO DAP, umdap. Dia kata umdap. Jadi nampaknya memang something kita kena buat lah untuk kita counter balik naratif umdap ni. Jadi, okey Long, terima kasih Long. Saya rasa pun pembincangan yang saya rasa amat menarik pada hari ini. Saya pun sebagai orang yang tak sempat, tak ada rezeki untuk follow ke pilihan raya negeri terutama di Terengganu tu, dapat sedikit input lah daripada Long sebagai seorang yang merasai secara langsung, secara first hand apa yang dilalui di sebelah sana. Okay Long, mungkin sebagai penutup, kemudiannya mungkin Along boleh bagi konklusi sikit. 32-0 untuk 5 tahun akan datang, apa perlu kita buat dan ada tak harapan untuk kita? 5 tahun akan datang. 5 tahun tu panjang tu. Tapi sebenarnya kalau ikut perkiraan politik sekejap je sebenarnya. Kan? Kita tolak itu gini, tolak apa semua dah sekejap je dah sampai masa. PRU 16. Kan? Tapi itulah kalau ikut daripada peringkat UMNO pusat pun dia memang dah minta apa strategi kita. Kan, untuk menangkan atau kembalikan balik UMNO Barisan Nasional ni. Tapi daripada apa yang terjadi dan berlaku dekat Kemaman ataupun dekat Terengganu ni yang lepas, yang saya boleh nampak ungkai balik setiap isu yang ada berkaitan parti lawan kita kena mainkan. Kita jangan tunggu lama. Jadikan dia macam makanan harian. Jadi setiap masa tu ada dekat TikTok ke, Facebook ke apa benda. Dan sekarang pun memang dah nampak lah. Memang dah nampak benda tu dah berlega. Mungkin kita nak, yang lepas kita pergi Pulai kan. PRK Pulai. Yang ni apa orang kata nak kembali pula ke Kemaman pula kan. Jadi mungkin dia dah mulakan strategi tu. Dan saya rasa benda ni kena teruskan sampai PRU 16. Tanpa henti. Pasal benda ni memang diorang dah buat. Ya, pihak betul. sana diorang buat. Diorang berlapas PN memang saya difahamkan diorang spend betul-betul spend banyak kos. Bajet diorang memang besar khas untuk bayar cyber trooper di TikTok. Terutamanya di TikTok lah saya perasan. Jadi bermakna kalau satu pengajaran untuk UMNO adalah kita jangan kedekut bab tu lah. Bab social media ni kita jangan kedekut. Teruskan. Kalau boleh nak tabur tu, tabur sehabis mungkin lah untuk lawan. Betul tak? Betul lah. Sebab itulah yang betul-betul TikTok lah yang ni kan. Jadi maksudnya masih ada harapan pada kita? Harapan dia kalau kena caranya lah. Kalau kata kita nak menang, orang berniaga pun tak berani modal, tak boleh berjaya. Betul. Nak kena berani modal. Setuju. Berani modal, usaha lebih insyaAllah.
Sama juga dengan politik. Politik ni kalau kita ungkai balik pun dah macam perniagaan juga. Itu je cerita dia. Okay, Kan? baik. Terima kasih Along. Saya rasa satu episod, for the first episode yang agak menarik. InsyaAllah terima kasih Long sebab sudi bersama kita pada hari ini dan berikan pengalaman. InsyaAllah kalau lain kali jemput boleh datang lagi. Boleh insyaAllah. Okay. Terima kasih Long. Mungkin lepas ni, mungkin lepas 2 Disember tu PRK Kemaman, mungkin Along boleh datang balik untuk cerita pula PRK Kemaman. InsyaAllah. InsyaAllah kita walaupun kita ulas secara on a positive note lah, walaupun kita ulas hari ini secara jujur dan kita rasakan peluang agak berat, pandangan jujur kita di jujur je ini, nama pun jujur je, jadi kita memang bagi pandangan yang jujur. Agak berat peluang kita di pilihan raya kecil Kemaman, tetapi pada masa yang sama of course kita sebagai ahli parti kita nak menang. Kita mengharapkan kemenangan dan kami di Jujur Je, saya dan Along mendoakan kemenangan kita di pilihan raya Kemaman. Jadi ada apa kata-kata terakhir Long? Kalau nak buat pemilihan ataupun nak mengundi ni lah, kena buat kajian lah. Ini untuk pesanan pada pengundi. Pengundi jangan nak orang kata buta kayu lah nak cakap. Itulah. Lebih senang cakap buta kayu lah kan. Habis main pilih tak tentu pasal. Lepas tu mewayan. Nanti tu hari kata duit mengundi. Habis pilihan raya PRN Terengganu tu hari, duit balik mengundi dia minta dengan kerajaan. Mengoyan dengan kerajaan. Yang kau undi siapa? Betul. Itu cerita dia. Baik, itu pandangan yang betul-betul jujur daripada Along. Baik, on that note, itu saja. Kita jumpa nanti. Subscribe to my channel.